والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita sampai di mana semalam? Dan kalau gitu dah, situ dah rasanya muka 19. Dan kalau sembahyang itu sunat, gitu dah, situ dah. Kata musannaf, cuba tengok. Dan kalau semalam ni duk berkecek bicara masalah niat semaya, tiap-tiap semaya fardu mesti kena sabit hasil 3 perkara tu. Dalam niat semaya kita mesti kena hasil 3 perkara tu dalam niat kita. Satunya gapo? Qasad, sengaja nak semaya. Yang kedua ta'arrud. Apa ta'arrud? Sila nampak dalam hati apa? Fardu. Ingat kata fardu. Semaya yang kita kerja tu fardu, wajib, bukan sunat. Satu laginya ta'ayin, menentu waktu, wicerak hak mana-mana zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, tentu. 3 perkara tu tentu mesti ada dalam niat kita. Maka kalau semaya Jumaat kena tambah satu lagi. Kalau imam kena ingat kata aku ni imam. Kalau makmum kena ingat kata aku ni turut imam. Tu Jumaat. Kalau semaya Jumaat kena ada tambah jadi 4 lah. 4 perkara. Kalau sembahyang tu sembahyang qasar, kita musafir jauh 2 marhalah ke atas kita kata. Lepas tu kita nak qasar lah. Sembahyang zuhur nak buat 2, sembahyang asar kita nak buat 2, sembahyang isya kita nak buat 2. Kita nak qasar sembahyang, maka kena tambah juga 1, iaitulah qasar. Ingat kata kita qasar. Ingat kata kita ni merengkas sembahyang. Hak 4 kita buat 2. Tu masalah dia. Tu 2 dah tu. Selain daripada tu, jadi 4 jugalah. Cuba tengok lagi. Dan kalau sembahyang itu sunat yang berwaktu, kata dia. Kalau sembahyang itu, sembahyang yang kita nak kerja tu, hak ni atap ke mana ni? Atap kepada kalau sembahyang itu fardu, atap di sana tu.
Kalau sembahyang itu fardu, hendaklah kita kena hadir 3 perkara. Kena mesti ada 3 perkara. Nampak tu dah? Ni kalau sunat apa pula nak katanya? Sembahyang fardu mesti kita kena niat 3 perkara tu dalam niat kita tu. Kalau sembahyang sunat nak kata macam mana? Tu dia. Cuba tengok. Dan kalau sembahyang itu sunat, sembahyang sunat. Bila sebut tak sunat bukan sembahyang fardu lah. Sunat ada 2 pula. Ada orang panggil sunat yang zu sabab, ada pun sunat muakkatah. Jadi 2 situ. Nanti kita nak kira satu-satu. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, sunat mana? Sunat yang berwaktu. Yang kecek lagu tu. Sunat yang berwaktu, kalau dalam ibarat kita Arab panggil as-sunan al-muakkatah. Sunan muakkatah, sunat yang diberwaktukan dia. Disakat waktukan dia. Tu orang panggil sunat yang berwaktu. Bukan maknanya sunat kerja dalam waktu. Ada waktu berlaku maya gapo pun lagu. Bukan kata pesing dia ada waktu lagu tu, yang disakat waktukan. Sunat yang berwaktu, sunat yang disakat waktu, yang dihadkan waktu dia. Dia ada waktu yang khusus bagi dia. Lepas waktu tu tak sunat adalah kerja. Lepas waktu tu tak sunat adalah, tu orang panggil sunat yang berwaktu. Hurai sekali lagi kau musannaf, wasaku hurai pahal lagi ni. Hurai lagi dia kata, yakni maksud dia. Maksud dengan sunat yang berwaktu, yakni sunat ada waktu. Dah. Tu pun tak nyata sepaksa. Tu. Sunat ada waktu. Apa maksud sunat ada waktu? Yakni tulis situ. Yakni ada waktu yang dikerja akan dia dengan tentu. Yakni ada waktu yang dikerjakan dia dengan cara tentu. Ya, ada waktu yang tertentu. Orang panggil ada waktu dia. Bila luput waktu dia tak sunat dah lah. Tu orang panggil sunat muakkatah. Sunat yang punya waktu dia. Cuba misal enggak supaya jelas nyata lagi. Ya misal dia kata seperti, misal dah ni. Nak misal semaya. Ada lagi cuma yang nak misal kita mudah nampak. Seperti sunat zuhur. Sunat zuhur. Sunat zuhur. Ya, sunat zuhur ni ada 2. Sunat sebelum sembahyang zuhur dan sunat selepas sembahyang zuhur. Maka di sini kita kena kait 2 tu. Kena kait 2 tu. Sunat zuhur yakni qabliyah atau ba'diyah. Tulis situ. Qabliyah atau ba'diyah. Apa qabliyah? Qabliyah qablu sebelum. Qabliyah yang bangsa sebelum. Sunat zuhur qabliyah, sunat zuhur yang bangsa sebelum semaya zuhur. Hak pesing kita 2 rakaat belum zuhur dah. Belum kita semaya. Masuk waktu zuhur dah lah, tapi belum kita semaya zuhur tu kita kerja 2 rakaat. Itu orang panggil qabliyah. Lepas tu selepas pada semaya zuhur berdoa gapo siap dah, bangun 2 rakaat pula, tu orang panggil ba'diyah. Tak gitu. Hak pesing ada rapet ni, apa kapek ni. Hak kapek ni semaya mana tu? Yang kapek 2. Satu zuhur. Zuhur ni ada belum, ada belakang. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Satu laginya maghrib. Di atas tengah kata ada qabliyah dia. Atas tengah kata ada qabliyah bagi maghrib. Tak apa, walaupun tak ada muakkad pun kita kata dah. Walaupun tak muakkad pun kita kata kita sebelum. Boleh kita kerja sebelum. Ada sebelum, ada selepas. Isya ada sebelum, ada selepas. Hak tidak ada kapeknya 2. Mana? Subuh dengan asar. Subuh ni tak ada lepas. Asar tak ada lepas. Ada belum je. Tu hak tu tak kapek. Hak tu hak pasal situ. Tu dia. Kalau sunat tu orang panggil sunat zuhur, hak tu kena kait lah. Sunat zuhur yang ni qabliyah atau ba'diyah, kena kait lagu tu. Sebab mesti kena sebut juga. Mesti kena sebut juga. Kalau sembahyang zuhur qabliyah, kena qabliyah, kena sebut qabliyah.
Kalau kata semaya zuhur ba'diyah, mesti kena sebut ba'diyah. Kena ingat ba'diyah tu kata. Semata-mata kata sunat zuhur tak boleh tu. Sunat zuhur tak boleh tu. Masalah pesing ada kapik dua ni, qabliyah dan ba'diyah ni. Ingat tu, ingat molek. Sebab tu kita kawin nyata dululah. Seperti sunat zuhur, qabliyah atau ba'diyah, dan lain daripada sunat zuhur. Sunat gapo lagi? Sunat isyak. Tu sunat maghrib. Kita kanlah lain lagi. Ataupun kita tahu sunat subuh. Tapi sunat subuh ni tak kena kait kata qabliyah ba'diyah pun tak apa. Sebab dia tak ada ba'du kan. Dia ada qablu saja. Maka kalau kita tak kata qabliyah pun tak apa dah, sebab dia tak ada dah, dia qablu saja. Tak tukar. Ada orang panggil tak tukar dah. Kalau asar, tak kena kata usolli sunatan asri qabliyatan. Tak kena kata qabliyah. Sebab apa? Sebab asar dia tak ada lepas. Tak kena kata pun tak apa. Dia tak ada malaikat dulu. Kalau gitu sekecek sunatul asri pun cukup dah lah. Sunatul asri saja pun buat apa dah. Nampak dah rupa tu? Boleh dah? Habis itu. Kalau itu kata dia dan lain lagi. Satu. Lepas tu tak sudah lagi. Mesti nak misal lagi. Misal lagi. Sunat yang berwaktu ni. Hak tu tak apalah. Rawatib tu hak rapat. Kapit waktu tu hak tu nyata dah bagi kita. Maknanya kalau kita semaya asar dah, kalau kita semaya zuhur dah, sunat qabliyah tu tak sunat lah, dia munggah habis dah. Habis waktu dia dah. Qabliyah ni kena maya belum asar, belum kita semaya zuhur. Waktu dia ya sebelum kita semaya zuhur. Pak kalau kita pergi semaya dah, habis dah lah waktu sunat ya. Waktu yang habis dah lah. Ada hak lepas ni pula lah. Cuma nak qada tu lah masalah. Kira qada tu kira sebagai qada dah, tapi nak tunai tu tak dinamakan tunai. Qada tu dia boleh qada. Kerana bersabit juga dalam hadis Nabi qada sunat subuh tu. Tu. Jadi ambil qada tu boleh, nak qada tu boleh. Kita ni hak tunai ni pun tak ada buat. Hak qada sama telah dak. Tak nak kira qada. Hak tunai hari-hari pun dak. Allah nipisnya dah kita ni dah. Bila kita cek iman kita hari ni amalan kita hari ni nipis. Tak serupa dulu hari tu ni lekat juga semaya kapit waktu ni. Rawatib ni ada juga. Tapi lah ni nak halal lek kurang semata. Jadi kau kurang. Tu amalan kurang semati dah. Orang tua dulu kita kata. Bonak dah lah kita pun. Dulu dah lepas pada semaya ngorek pun kita tak turun lagi. Penuh bangun semaya rawatib aku penuh. Hak turun pergi seorang dua gitu ya. Sebelum pada nak keluar daripada ponok tu banyak ke tu. Keluar daripada bala tu kebanyakannya semaya rawatib. Lah ni gerung. Hak anda semaya rawatib tu boleh nampak. Cakap 2 3 4 5. Kurang banyak. Kurang amalan kurang dah. Tu nak kiamat dah tu hak Nabi kata wayang kusul aman. Amalan akan berkurang. Amalan akan berkurang. Yalah dah tu nak kiamat dah. Kau sehari kau kurang. Orang alim banyak. Alim tu lah. Hak tahu hukum banyak. Tengok learning tu masuk Allah tu dalam Facebook. Masuk learning dalam Facebook. Tahu belaka. Tapi buat tu tak. Tahu belaka. Sunat tu sunat ni. Kerja tu tak. Tu amalan yang kurang. Bila tahu tapi tak kerja, dalil kata ilmu tu tak berkat. Dalil kata ilmu tu tak manfaat. Maka bila ilmu tu tak manfaat, ada sebab tak ada. Panggil. Ada sebab tak ada. Ada sebab tak ada. Tu tanda juga Allah Ta'ala angkatkan ilmu. Selain daripada Tuhan mati tok guru. Cara nak angkatkan ilmu satu laginya, ilmu hak tu pakai dia mengaji tak berkat, tak manfaat. Tak boleh pakai kerja sendiri. Tu angkat dah tu. Angkat ilmu juga dah tu. Tu wal iazubillah min zalik. Tu takut. Tu kita kena amati jaga-jaga molek. Kita orang mengaji, lebih lagi kita orang mengaji ni. Habis itu lagi pula kata dia yakni sunat ada waktu seperti sunat zuhur dan lain. Dan ini atau pada seperti itu. Dan seperti sunat 2 hari raya. Baik. Ialah juga sunat
2 hari raya. Ini orang panggil sunat apa? Sunat yang mempunyai waktu dia. Nah, hari raya ni sunat kita semaya. Walaupun kita tak pergi sejik, sunat kita semaya di rumah. Nampak tu dah? Walaupun kita duduk sore kita, sunat kita semaya. Selama hari raya tu duduk ada. Bila matahari jatuh pada hari raya tu, habis waktu sunat dia. Lepas zuhur sunat lagi. Oh kawan bangun. Semalam duduk jaga. Semalam jaga kuat berdoa teka malam hari raya tu kita jaga. Sehingga kita tidur tak sedar-sedar, tak khabar-khabar. Bangun selagi nak lepas zuhur dah. Dekat zuhur hari raya. Oh dia mau semaya kat sejik belakang kita tak pergi. Awak lagu mana? Semaya. Lepas zuhur pun semaya. Jangan widai matahari jatuh. Dia matahari jatuh dah habis nama hari raya tu. Tak sunat dah lah. Moga waktu dia suka datu ya. Nampak tak? Ada waktu hari raya. Saya panggil 2 hari raya. Sebut kata 2 hari raya. Hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kena sebut tu. Bukan kata saja aku semaya sunat hari raya saja. Kena raya betul juga. Raya mana? Raya puasa, puasa. Raya haji. Betul. Tu. Tak cukup sekadar usolli sunatul Idul Adha, usolli sunatul Aid semata-mata gitu tak sah. Saja aku semaya hari raya. Tak jadi sehari raya apa? Hari raya ke apa? Hari raya puasa ke, fitri ke, atau adha, haji ke? Tu tentu juga. Hak ni kena tentukan juga. Yang moga ada 2 tu kan? Ada 2. Dan seperti sunat 2 hari raya, tu orang panggil semaya sunat yang punya waktu belakang. Ada lagi. Apa lagi misalnya? Yang ni seperti witir. Witir pun orang panggil semaya sunat yang punya waktu tu. Witir tu. Nampak tak? Kalau tak semaya isya lagi, tak sunat lagi witir. Ya kena lepas isya. Akhir dah segala kerjaan kita dah. Maka disunatkan kita witir. Nabi kata apa? Dalam hadis sebut, ij'alu akhir salatikum minal laili witran. Hendak kamu jadikan akhir semaya kamu di waktu malam tu wak witir. Lepas pada semaya habis dah isya apa kita wak siap belakang dah wak witir. Maka witir waktu dia selepas isya. Sampai subuh. Bila nak subuh habislah waktu witir. Selama mana tak subuh lagi, duk boleh witir lagi. Kerana hujung malam lagi orang panggil. Dia boleh hujung malam lagi. Tu witir pun masuk dalam punya waktu dia. Satu, kita faham tu orang panggil sunan muaqqatah. Semua tu orang panggil sunat yang diberwaktukan. Satu, atau sunat yang mempunyai sebab. Atau ni atau kepada sunat yang berwaktu saat ni. Dia tak jawab lagi tu. Dia takdir je. Kalau semaya tu semaya yang punya waktu tadi. Sunat zuhur, sunat isya kita kata. Dah lagi. Satu. Atau sunat yang mempunyai sebab. Atau sembahyang sunat yang mempunyai, yang ada sebab. Yang ada sebab. Sembahyang sunat yang ada sebab. Kalau tak berlaku sebab, tak sunat. Sunat tu bila berlaku sebab dia. Kalau tak ada berlaku sebab tertentu, maka tak sunat semaya tu. Duk dia wasat semaya tu tak leh kalau tak ada sebab dia. Nampak tak dah? Ada sebab yang tertentu bagi dia tu orang panggil sunan yang zu sababin. Sunat yang punya waktu. Tu ada waktu orang panggil yang punya waktu. Cuba tengok. Atau sunat yang mempunyai waktu, yang mempunyai sebab. Cuba misal satu gak, misalnya mudah gambar sikit. Seperti yang misal tu. Seperti yang kata contohnya
Sunat gerhana. Sunat gerhana, maka sini kena menentu pula gerhana matahari atau bulan. Dia kena kat juga kat situ. Semata-mata saja aku semaya sunat gerhana tak jadi, dia kena kata lagi bulan ke atau matahari, kerana dia dua situ gerhana tu. Tak kira ke? Gana matahari ke gana bulan, ya ada lagi sunat gerhana. Jadi gerhana matahari ataupun bulan, kena kait tulis lagi tu. Gerhana yakni gerhana matahari ataupun bulan. Kalau tak berlaku sebab gana matahari, tak sunat kita semaya. Wasa nak semaya gana bagi kita duk tengok matahari cang bulat ting lagi. Hai, tak leh. Duk tengok bulan duk bulat lagi. Semaya tak leh. Sebab itulah kalau dia mau istihar kata malam ni pukul 12 akan berlaku gana bulan. Kita kata pukul 12 lu. Ngatuk dia tu. Maya dulu gana-gana punya berlaku dah malam ni. Maya je pukul 9 lagi. Boleh tak? Tak leh. Kena hati dia makan dulu. Bila dia makan, barulah mula jadi sebab dia. Mula sebab dia. Nampak tu tak panggil ada sebab dah. Belah tengah malam pukul 1 pukul 2 pun kalau nak kepala sunat bangunlah. Dia tak ada wajib atas mu. Dia rasa malah tidur gilah. Tu masalahnya. Nak buat dulu sebelum pada sebab tu tak boleh. Tu saja. Nanti orang panggil mempunyai sebab seperti sunat gerhana. Ada lagi? Ada lagi? Sunat yang punya sebab? Tak ada lagi? Satu lagi seperti sunat istisqa. Buat gitu. Atau sunat istisqa. Buat itu. Sunat istisqa, sunat minta hujan. Kalau tak sebab kita nak minta hujan, tak sunat maya tu. Tu. Wasa duk dia. Wasa nak minta hujan. Wasa nak semaya minta hujan. Tak nak ke hujan, tapi semaya minta hujan. Jadi kok mana? Tak ada sebab dulu. Maka dia berlaku sebab dulu barulah sunat. Dia ada cara-cara dia. Imam akan diroh semua. Tu imam tu. Asal sunat ni. Sunat semaya. Sunat semaya istisqa ni sunat. Tu sunat. Tapi kalau tu imam kata semua mesti kena tubik, wajib turut perintah imam, wajib taat kepada pemimpin, wajib semaya, wajib tu pergi semaya. Diri semaya tu sunatlah, tapi dengan sebab imam perintah tu wajib kena pergi. Tak boleh buat orang tidur kat rumah tak pergi tu berdosa. Buat tak taat kepada imam. Tak boleh. Ya kena pergi. Lepas tu dia adalah cara sunat ya, berpuasa dulu 2-3 hari sebelum pada tu imam akan arah-arah semua rakyat kat di kampung. Kemarau besar ni tahun ini kita ni 7-8 bulan dah tak ada bunyi. 2-3-4 bulan dah hujan setitik pun dak. Kita pakat tubik semaya kering dah mampu lemu kubah kita ni. Tak agak lagi dah ni. Pakat tubik semaya. Istihar imam kita puasa dulu 2-3 hari sebelum pada tu, atau istighfar kita ni. Maka sebelum pada tu kita taubat habis semua, imam pun mulailah. Dia ada khutbah, dia ada cara yang tertentu. Kena mengaji pula cara semaya minta hujan pun kena mengaji pula. Apa sunat kita kerja. Tu imam sendiri tu sunat buat gapo gatik ketika dia nak baca khutbahnya. Tu dia ada cara dia. Maka berlakunya sebab barulah kita minta hujan. Barulah kita semaya minta hujan. Tu dia. Bila semaya tu mari Rasulullah semaya. Di Masjid Nabawi tu adalah tempat dekat dengan Masjid Nabawi tu orang panggil situ tu musalla tu Nabi biasa guna semaya minta hujan. Lepas turun semua. Turun pun Allah turun. Tu Nabi sebenarnya Rasulullah ni dia tak kena semaya pun tak apa, dia pakai akik tangan doa je kan. Tapi dia ajar kepada kita pula sebagai umat dia ni, sikit lagi dia tak ada, kita buat lagu mana? Ada cara-cara sebagai rahmat kepada kita semua tu. Tu ialah belaka tu orang panggil semaya sunat istisqa. Semua tu mempunyai sebab belaka.
Baiklah, tu baru jawab duk sini. Kalau semaya tu sunat yang berwaktu satu, atau semaya tu semaya yang mempunyai sebab satu, hai dua lah. Maka tu jawab kalau. Kalau semaya tu semacam tu, maka disyarat. Syarat lah. Maknanya kalau tak kerja ni tak sah. Tak niat balagu ni tak sah. Tak niat semacam ni tak sah ni. Maka disyarat pada niat tersebut. Disyarat pada niat tersebut. Jadi pada niat kerja perkara tersebut, pada niat sunat tersebut, buat gitu sini. Disyaratkan pada niat sembahyang sunat tersebut. Tu niat tersebut, jadi niat sembahyang sunat tersebut. Kita nak semaya yang punya waktu tak ni, ataupun mempunyai sebab tak ni, syarat pula. Syarat kita kena niatnya dua perkara. Disyarat akan dua perkara jua. Syarat dua perkara ni jauh. Tak mesti tiga ni dah. Tak mesti tiga. Kalau sembahyang fardu, apa tak ni? Tiga. Qasad, ta'arud, ta'ayin. Tetapi kalau sunat tak ni, sama ada sunat mempunyai waktu atau sunat mempunyai sebab, syarat dua ya. Syarat dua perkara je kena ada. Dua ya, kau ringan dah weh. Mana? Ya moga berlagu. Ya sunat. Boleh kurang ada dah. Iaitu dua perkara tu. Apa dua perkara tu? Iaitu dua perkara tu. Satunya qasad. Apa qasad? Sengaja hati nak sembahyang. Sengaja hati hendak sembahyang. Tu qasad, hati tuju nak sembahyang, nak sembahyang. Tu. Nampak tu dah? Tu qasad kita. Lagu mana cara qasad? Ya taswir, rupa yang menggambarkan rupa, tengok. Dengan kata sahaja aku sembahyang. Halal hati kita sila kot tu. Aku sembahyang. Sengaja hatiku nak sembahyang. Usalli. Sahaja aku sembahyang. Ya sahaja ni yang mana sahaja? Sebenarnya usalli ni maknanya aku sembahyang je. Usalli tu fi'il mudhari', aku sembahyang. Tapi sahaja tu mari mana? Itulah qasad semestinya. Qasad ku nak sembahyang. Hati tuju nak sembahyang. Nampak tu dah? Sahaja orang tu terjemah mari tu yang nak ayat tu. Sengaja qasad nak. Tu. Tangcai dah orang panggil. Cetana dah, tangcai sengaja qasad dah nak sembahyang. Tu. Duk akik tangan lagu ni bukan nak makan nasi. Allah tu nak buat apa? Nak buat apa? Nak tak panjang mak? Nak sembahyang. Tu saja aku sembahyang tu qasad. Tu qasad. Bukan duk baca hati saja aku sembahyang. Bukan gitu. Hak tu baca. Ada juga orang ngajar lagu tu. Ada. Mengajar lagu tu. Tu ada. Saya kalangi guru dah pun kadang-kadang. Dia kacak lagi. Dia suruh duk baca dalam hati tu lagi. Tu saja aku sembahyang. Tu saja aku sembahyang. Patut orang kampung ni payah juga. Dia nak sila lapar tu. Dia bahasa kecek, dia bahasa kampung. Ku nak mayeh. Jadi kacak lagu tu. Tapi bila lagi alih kepada bahasa tengah, sahaja aku sembahyang. Ya kriak. Orang kampung ni dia bahasa kriak lalu dah. Dia bahasa susah lalu dah. Sebab dia kena alih ibarat kepada bahasa tengah tu kena ngapa hak tu? Sahaja aku sembahyang. Tak? Dah ingat lapar tu. Kih buat jadi panjang ya. Dah ingat lapar tu. Nyanyi. Kawan orang tua kampung. Kecek semaya. Khabar-khabar suruh dekat lapar sembahyang. Susah lalu ya. Sembahyang. Kau dengar apa tu? Saja aku sembahyang.
Allah saja aku sembahyang. Duk ingat hak tu sampai jadi panjang tu kawan. Tu. Allahu Akbar. Tu dia. Nampak tu dah. Bukan suruh belapar dalam hati kita. Itu bukan suruh duk baca dalam hati semacam tu. Janganlah tu. Hak ni masalah ni salah satunya. Orang dengar tu saja aku sembahyang. Kadang-kadang buh habis lah. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kan jadi makmum kerana Allah. Tu dia. Tu dia. Tak banyak lagi. Allah. Saya rawat tak boleh tu. Kalau saya buat pun jadi kita tak biasa pula dah. Dengan rupa nak baca lah hati lagu tu. Jadi kita tak biasa. Lagu mana? Tapi dia banyak lah kalau buat lagu tu. Saja aku semaya fardu zuhur. Allah. Dia tak lagi. Sebab kita tak biasa duk baca hati lagu tu. Niat. No. Ni ingat uri soleh lah ya. Bukan suruh baca lah hati. Muna buat gapo ya? Tak muna buat apa kita ingin gitu. Nak buat gapo? Allah. Ni pada Mekah duk pada Mekah tu banyak perkara pada Mekah duk jaga. Tu masalah niat tu. Tu hadisun nafsi, martabat niatnya yang kena. Maratibun qasdi khamsul hajizun zakaru fa khatirun fa hadisun nafsi fastami'a yalihu hammun fa azmun kulluha rufi'an siwal akhiri fa fihi al-akhsu qad waqa'a. Lepas pada azam tu niat. Yang martabat kosak hati tu. Martabat hati, pelaku hati tu dia ada 5. Yang mula-mula apa dia? Maratibul qasdi khamsun. Apa dia? Allahumma salli alaihi wasallam. Maratibul qasdi khamsul hajisun. Hajiz ni litah kali gurai. Ada tak kita duduk dia? Cak, ngai. Dia mari-mari duk mikir. La malih hati, la malih hati sekali tu, right. Tu orang panggil hajiz. Ha alih jingsing, hajiz. Lepas tu tinggi pada hajiz sikit ke apa? Khatir, lintasan. Lintasan ni yelak mari hati, dia duk tetap setah. Yelak mari hati, dia duk setah payah rai. Lintasan dia tak serupa dengan haji ni. Haji bleh berlalu ya. Lalu hati rai. Ada tak kita lak mari kali go? Lak gitu hajiz. Kata duk mikir nu. Rai, hak tu lintas. Ya. Rai. Tu lintasan hati. Apa maratibul qasdi khamsul hajisun zakaru fa khatirun khatir fa hadisun nafsi, cakapan dalam hati. Yang ketiga hadis hati duk kecek sore dalam hati. No ni tak buat sungguh. Dia tak lapar tu baik mari li dalam hati dia. Tagi kalau aku lah aku nak jawab lagu ning dia. Kalau dia tu mari tagi, aku nak jawab gini. Kalau dia tanya gitu, aku nak jawab sebegini. Kalau dia tanya gitu, aku nak jawab gini. Duk kecek sore, gamak lah hati tu hadisun nafsi. Hak ni dah ni duk kata usalli fardu, saja aku semaya fardu 4 rakaat. Fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum. Duk pelaku cakap pe tu hadis nafsi tu. Tu dia. Fahadisun nafsi fastami'a yalihi hammun, mengiringi akan hadisun nafsi itu hammun, cita hati. Cita orang panggil, tak kuat lagi tapi nak. Tu. Nak makan nasi di kedai tu lagi. Duk tidur di rumah lagi. Celak mata mari, pergi makan nasi. Makan nasi kabu kedai. Itu boh. Pagi ni makan nasi kabu kedai tu boh. Hati nak tak? Nak, tapi tak kuat lagi.
Orang panggil hammun. Nampak kena pergi senguti. Mani tak mutu. Hak tu azmun, azair. Kuat hati nak pergi dah. Nak pergi makan dah. Azam. Hati nak pergi benar dah. Tak panggil niat lagi tu azam je baru. Sebab itulah niat puasa tu ulama kata tak nama niat ni sebenarnya. Kecek kata niat gitu ya. Hakikatnya orang panggil azam. Karena puasa ni kita niat di malam lagi dah. Tak puasa lagi, puasa Isyak. Nanti orang mulailah imsak kita bila masuk fajar, bila naik fajar. Imsak. Tapi niat je semalam lagi dah. Bukan tak sah pula kalau nanti nak niat sekali dengan matahari naik. Duk atas bukit ke nanti nak tengok fajar. Apa tu niat? Nak waitu sauma. Tak sah pula situ. Ulama tak sah pula. Kena niat dulu. Maka ibadat kita dalam mazhab Syafi'i, puasa satu je yang dikatakan azam. Bukan niat. Lain pada tu berlaku niat semua. Lain daripada tu berlaku niat. Nampak tu dah? Azmun tu azam. Lepas tu yang kena tu barulah nama niat. Apa niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kosak nak sesuatu sekali dengan buat. Itulah niat. Bila nasi suap masuk dalam mulut, nasi kabu kedah tu. Kedah pia-pia pun. Mula apa? Gerap. Niat tu panggil niat nak makan dah. Buat dah. Mula buat dah. Tu nampak dah? Boleh. Tu yang sebenarnya kosak martabak kosak tu duduk situ. Pak kita duk semuanya tu teko sipai mari molek tak apa, teko gaduh-gaduh kalau tak ada nak telitah hok tu sabit tu banyak kali akit tangan. Tak masuk lagi. Allah tak masuk lagi. Moga tuai tu duk tabala dah. Niat duk ponok lagi. Niat tak mari sekali dengan kita dah. Tunggu dia hungar mari sekali dengan kita baru dia masuk. Gitu ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni jaga molek. Ada kita tak biasa, kalau susah pula nak ukas sekali ku. Ni kalau ngajak ke kampung dia, Allah susah pula moga dak buat lagu tu mari lama lah. Dekat nak mati je baru dah dengar hak ni. Aduh, hawa. Apa pula ni? Ini susah pula. Maka usahalah. Usahalah insya-Allah nah. Kita tak ayah kali benda ni. Tapi janganlah usaha. Ya kena jaga molek kadang-kadang membawa kepada waswas tu kalau nampak nak ubah waswas kita kena mengatasi syaitan dah. Kalau nampak nak jadi waswas gak, ya dah tak apa dah. Tak apa dah. Gi dulu. Sehingga jadi biasa kita. Jadi biasa kita. Jangan duk tertipu, jangan duk turuk angin syaitan tu. Lama kita jadi was-was. Tu. Habis itu tu ini tak sampai kepada muqaranah lagi ni. Depan dia nak kecek. Allahu akbar. Dan isyarat pada dia tersebut dua perkara jua. Mana kedua perkara? Iaitu qasad dengan sahaja aku sembahyang. Satu. Dah sembahyang. Allah. Tu tulislah. Telitalai hati dah. Bukan silalai hati nak sembahyang dah. Allah. Tu tengok. Allah. Mari. Nak sembahyang dah. Payah gapo? Tak payah. Kita je buat payah-payah. Payah gapo? Benda tak payah, tapi apabila kita bermudah-mudah, benda tu akan jadi payah. Kalau kita tidak bermudah-mudah, benda tu akan jadi mudah. Kalau kita bermudah-mudah, benda tu akan jadi payah. Tu jaga. Dan kedua daripada dua perkara yang mesti ada dalam sembahyang sunat. Dan itu bila kita niat tu. Kedua apa dia? Ta'ayin pun kita boleh baca, ta'ayyun pun tak apa. Ta'ayin, apa ta'ayin? Apa tak dia? Sila waktu ya. Sila waktu. Tu dia kata tu dengan menentu waktu.
Ta'yin tu dengan menentu waktu itu. Waktu gapo? Tu. Menentu waktu tu kena ta'yin kata. Nanti musana nak buat we tengok tu. Kita misal kita mudah tengok, mudah faham. Cuba tengok. Satu, qasad, yang kedua ta'yin. Ta'arud sunat tak apa. Usalli sunnatan tak sunnatan macam apa? Qalu tak kena. Tak kena. Cuba tengok dulu. Tak nak sunatan cukup mana? Tengok molek dulu Misal sunat yang berwaktu. Misal sunat yang berwaktu. Cuba tengok misal. Misal niat sembahyang sunat yang berwaktu. Tu dia kira lagu tu. Kalau kira ibarat kau, misal niat sembahyang sunat yang berwaktu. Sunat zuhur masalah. Kita nak niat lagu mana? Misalnya, sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Tu. Ada dua tu. Orang panggil mesti kena ada qasad dengan ta'yin, menentu. Sebab tu zuhur ni kena kata zuhur qabliyah, zuhur ba'diyah. Dia kena ada mari. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur, kena tulis itu. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur, yakni qabliyah atau ba'diyah, kena tulis itu. Yakni qabliyah atau ba'diyah. Sembahyang zuhur dulu, sunat zuhur belum sembahyang zuhur. Ba'diyah ni sunat zuhur lepas sembahyang zuhur dah. Tu dianya. Boleh dah? Sahaja aku sembahyang sunat zuhur. Itunya. Tu orang panggil niat dah tu. Rupa-rupa ya, nak nampak rupa ya. Niat dalam hati nung. Tu. Atau sahaja aku sembahyang hari raya. Tu dia kata, ni atap kepada tu saja aku ni nak misal bagi yang punya waktu lagi ni. Punya waktu lagi. Saja aku sembahyang ni musannah kita tinggal tu. Qabliyah ke ba'diyah tu dia penting juga tu hak tu. Qabliyah dan ba'diyah. Tapi masalah hari raya tersebut mari. Fitrah adha. Sebut. Tapi zuhur ni tak kecek ba'diyah qabliyah. Tu kena jaga pula kita ngajar ni, kena jaga pula. Atau sahaja aku sembahyang hari raya. Raya gapo be? Fitrah. Raja fitrah ni, fitrah kena sebut. Kena tahu. Moga tak beza lama sembahyang hari raya hok mana so. Tu dia. Saja aku sembahyang hari raya fitrah. Fitrah ni hari raya puasa tu lah. Hari raya puasa tu. Atau adha, atau kepada fitrah. Ni penting. Atau sembahyang hari raya adha. Tu dia. Adha. Apa tu dah? Tu. Adha ni haji. Hari raya haji. Tu kena ada gitu. Biasanya tu imam tu duk beki tak moda, duk ajar tak moda. Usalli sunnatal Aidil Fitri raka'ataini makmum lillahi ta'ala. Tu duk ajar tak moda. Cuma setahun dua ni dia tak dengar suara tu imam duk ajar di masjid dah. Dengar ayah duk ajar anak lah. Tu pun hak ayah hak rajin. Ayah hak pesing malah duk kedai kopi pagi lagi. Tu ada juga hari raya habuai tak boleh semaya di masjid, duk kedai kopi pagi. Allah ayah kau. Tu ya tu sunat ya. Yo kampung ni dah susah juga. Kalau kita tak ajar molek ke dia, yo rasa lagu ni Yo rasa kata bila semaya hari raya, yo kena khutbah. Khutbah kena pergi sekali. Kalau tak ada khutbah, baik sah semaya. Baik sah semaya kata. Engkau tak nak khutbah, dia tak nak khutbah. Oh kawan tak nak khutbah. Pakai tak semaya.
Padahal semaya lah, kutubah lah. Kalau semata semaya pun tak pada, walaupun tak ada khutbah pun sabar baca. Kerana khutbah tu sunat suku pula. Nah. Allah. Ni tahu ni hak pengalaman duk tengok mai kat kampung. Lagu tu. Dia tak pandang khutbah tu, dia pakai dak lah. Tak semaya mula lagi. Dah boleh semaya. Boleh semaya. Seorang pun boleh semaya pakai dak. Dia rasa tak sudah begitu. Orang kampung lagu tu. Kalau semaya hari raya pun, takdir kata tak takbir misalnya, lupa takbir. Baba tahun ni, baba kita kan, tahun ni kan, ni tahun lepas ni semaya raya tahun ni. Rakaat kedua tak takbir ni. Takbir 5 tu dak. Dah semaya sini dak. Takbir mula-mula tu sebab takbir 7 tu. Takbir 5 tu dak. Baba tu lupa. Tak ada masalah. Bagi orang kampung gagal tu. Oh, kan? Dia rasa tak sudah, rasa tak sah pula dah. Semaya raya kalau tak takbir lagu tu. Masya-Allah. Kena betul faham molek. Betul faham. Kita orang ngajar ni kena royak. Yang buat panas sore masuk syurga sore kita. Kena angkat kampung kita, suti kampung tu masuk syurga belaka. Angkat lagu tu, niat azam lagu tu. Tu suti kampung kita ni weh, duduk dalam syurga belaka weh. Tu istihar lagi kat tu. Kita ahli kampung semua ni weh, dunia ni duduk sekali dah, sekampung dah. Di akhirat esok pun duduk sekali juga weh. Oh, mikir. Yang siapa dia lompat turun neraka weh. Mikir, wi usaha, wi pengajaran, wi peringatan kepada dia. Tu. Habis itu. Tu orang panggil itu semaya sunat yang mempunyai waktu, kena menentu waktu gatiklah, yang mempunyai waktu ni, dan sunat mempunyai sebab pun begitu juga. Dan sunat mempunyai sebab sahaja aku. Kok mana ni? Ini atau pada sunat yang berwaktu, atau pada sunat yang berwaktu. Yang ni misal bagi sunat, misal bagi sembahyang sunat yang mempunyai sebab tadi. Nampak tak dah? Apa sembahyang sunat yang mempunyai sebab? Misal tadi gapo? Yang misal gapo tadi? Hak punya sebab gerhana matahari ke bulan ke? Tu dah. Misal bagi semaya gerhana bulan, kita kata masalahlah. Maka sunat misalnya saja aku sembayang gerhana matahari. Yang kena sebut. Saja aku semaya gerhana matahari. Gerhana matahari ni bahasa Arab panggil apa? Kusuf dengan kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan, khusuf dengan kha. Sikit ya. Ada kah dengan kha tu ya. Kalau matahari, kusuf. Kalau bulan, khusuf. Dua tu. Tadi tu kan. Ingat mudah bagi saya waktu dah mula-mula gitu. Ingat, mudah-mudah ingat kita. Ya orang ngaji ni kena cerdik juga. Imam Syafi'i kata kena zakat in kena cerdik tu, cerdik belaka tu. Cerdik cara, cerdik nak bentuk. Kita ni ingat, buat lagu mana nak mudah ingat khu ni kah matahari. Lepas tu khusuf ni bulan. Kha ni qamar bagi saya. Kalau kha ni dekat dengan qa, qamar tu bulan. Kha tu qamar. Berarti hak bulan tu khusuf. Hak matahari kusuf, faham dengan sendiri. Mudah tak? Tu kena cerdik dia panggil. Cerdik cara. Kalau tak buat lagu tu, pakai tukar takis maksud. Bawa dia buat tu injingan Taurat ni injingan Taurat. Dia kata itu Isa. Injing. Itu Isa dah. Isa tu injing. Kalau itu Musa Taurat. Apa yang cara belakang tu? Cara yang tak tertulis dalam kitab. Cara kita kena buat, kena gamak. Benda tu terhenti di atas cerdik kita masing-masing. Hak tu dah hak nak berdapat ilmu. Imam Syafi'i kata zakat, kena cerdik tu. Tu je lah belakang.
Banyak perkara yang kaedah yang kita buat cara sendiri kita. Tu. Tu kena kira belaka. Kalau gitu kusuf. Kusuf. Tapi bila dua ni, bila matahari pelaga dengan bulan, ia menang oleh matahari weh. Dia menang oleh matahari. Sebab itulah dalam kitab fiqh bila sebut salatu al-kusufai, ia pakai kusuf belaka dua-dua. Dua kusuf je pakai kah, dia tak kata khusuf dak. Kusufai. Bila sebut kata kusufai, dua gerhana, maksudnya kusuf wal khusuf. Kita yang menelik matahari. Menelik matahari. Bila pelaga matahari dengan bulan, menelik matahari. Nampak dah? Habis itu. Semaya sunat gerhana matahari atau bulan. Atau gerhana bulan. Yi betul semaya tak Yi? Gerhana matahari lek cerah ke lek gelap Yi? Semaya gerhana matahari tu lek cerah ke lek gelap? Lek gelap. Itu lek cerah lah, lek cerah. Tapi kalau gelap agak, gelap kat mana? Kalau gerhana penuh bulan, penuh matahari, penuh bulat teh dia. Dia tak support, dia tepat tak sama. Kadang-kadang dia makan tepi sikit bagi negeri ni. Tapi negeri ni bulan tu melindung semua matahari. Penuh. Orang panggil rapat, penuh. Maka bila penuh lagu tu gelap, sekaligus gelap. Gelap start macam tu. Sampai kepada hayat-hayat pun masuk sarang. Berlaku. Dia sekali di negeri Sia ni, ada sekali masa tu saya duk ngaji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu duk tempat apa? Part 3 ke part 4 lagi rasa ke. Duk umur 1 dah tak ingat. Tak ingat dah contohlah. Part 5 part 6 tu lah. Berlaku gerhana matahari penuh dalam negeri Sia. Tapi kawasan dia nya daripada Mehong Son tu rumah Isapa rakyat ni je jetai kot tu. Lek Paktai ni tak dapat penuh tak. Lek selatan kita ni. Cuma dia tengah gelap matahari tu. Hayat-hayat masuk sarang. Tukar. Dia muka gelap dah. Masuk sarang habis. Keluar lawa tu baik. Keluar lawa tu baik. Tubik ke apa-apa cerah klik. Kau orang masuk pula. Tu dia setar ya. Dia setar sangat tapi show tu juga gelap. Masa tu bakal gagal. Orang Sia ni pakai katok lah. Katok pokok kayu. Nak wig height tu baik. Dia pegangnya dia tu syirik banyak kara dah. Kayak buat dia kafir ni dia pegangnya salah dah. Ya Allah. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalak kita semaya. Kita semaya itu satu tanda. Nabi kata itu satu tanda daripada kebesaran Allah Taala. Maka Nabi suruh semaya. Suruh semaya. Berlaku gerhana matahari. Tu. Gelap juga lah tu dah. Tu. Kalau nak itimai kata semaya lek gelap tu. Gitu tak bayi. Maya gerhana matahari ni maya lek gelap ke cerah? Jawab kata lek gelap Gelap teka yang makan penuh. Dia gelap start ke macam tu. Tapi tak ada, maknanya tak ada sudah semaya dia tubik dah. Dia tak lama ni. Tak lama ni. Tu dia tubik. Comel lah. Comel. Seperti cicing, mata cicing pula dia tubik. Pak, lek sana tu tubik. Sinar tubik tu mata cicing. Di cicing keliling tu mata cicing. Tu orang penggerhana mata cicing. Ya ada nama dia. Tu. Habis itu dah. Maka dia kata semaya gerhana matahari ataupun bulan itu kena niat. Usalli sunnata al-kusuf. Usalli sunnatan khusuf. Masalah kena niat. Kena niat. Saja aku semaya gerhana matahari. Saja aku semaya gerhana bulan. Ingat gitu je. Tak payah mana ni. Dia tak payah jadi payah. Dan kalau sembahyang itu sunat mutlak. Kalau sembahyang itu sunat mutlak. Apa sunat mutlak? Musannaf kita pun sunat semata-mata dia kata. Sunat semata-mata.
Apa sunat semata-mata tu? Sunat semata-mata tak campur dengan wajib, gitu? Bukan. Sunat semata-mata tak campur dengan makruh, itu? Bukan. Sunat semata-mata, tu dia tafsir sendiri tu. Kalau sembahyang itu sunat mutlak, sembahyang sunat mutlak, sunat semata-mata, sunat bulat-bulat. Sunat bulat-bulat. Apa sunat bulat-bulat? Tidak ada sebab dan tidak berwaktu. Tidak ada, tidak kait, tidak bergantung dengan sebab dan tidak berwaktu dan tidak bergantung dengan waktu. Masya Allah. Tak kena nanti sebab. Tak kena gantung dengan waktu. Tak kena tunggu sebab. Tak kena gantung dengan waktu. Boleh semaya telat. Tu telat. Sunat mutlak apa? Sunat mutlak. Sunat telat. Telat. Malaikat waktu yang dilarang lah. Waktu tahrim dia tu lah tak boleh lah. Waktu tahrim tak boleh lah. Sunat telat. Telat wela. Tu. Apa tu lagi dalam Mekah. Dalam haram Mekah juga. Dalam tanah haram juga. Pakar tak ada waktu tahrim dah. Boleh semaya telat sungguh. Telat sungguh. Ikut rajin. Ikut rajin. Nak sejuta rakaat pun lagi. Jok daripada pagi sampai gelap lah lagi. Tak ada waktu haram. Masya Allah. Tu kelebihan tanah haram. Tu pun malah pula. Dah dapat dia dah. Jadi malah juga. Masya Allah. Ni dia usaha saya. Padahal ketika kita pergi baru ni pun kita check up dah wak. Kita wak check up dah. Sungguh check up dah wak amalan bat semaya apa. Tapi bila klik mari masa saya pula. Kena aku tak kuat lagi. Usah aku. Kena aku tak kuat lagi. Sepatutnya jangan tidur lah. Sayangnya Allah, semaya di Masjid Haram ni tak sama dengan semaya di rumah. Satu dia tu lebih daripada segala masjid di dunia ni. Masya Allah. Tu pasal saya pula. Pasal nak klik pergi semula tak saya tidur. Tapi dia klik tidur pula. Seperti je. Saja. Kalau kawasan Masjid Haram masuk di kawasan CN tu pun, tempat CN ni pun sejuk. Sejuk. Pemozak mata dia sejuk. Kita jalan ni pun sejuk. Kaki rasa nak keting. Dalam Masjid Haram pun sejuk. Sejuk dengan apa kalau tengah hari pun aircon penuh. Tu dah habis. Kalau semaya itu sunat mutlak, sunat semata-mata, apanya? Tidak ada sebab dan tidak ada waktu. Kata dia tu tengok. Maka dia kata kalau sunat semacam tu, maka memada, yakni sah. Maka sah dah pada niat dah. Pada niat sembahyang itu tu sah satu perkara jua. Ada satu perkara jua. Ada sah tak apa dah. Tak kena cukup 3, tak mesti 2. Ada sah pemada dah. Mana satu perkara tu? Iaitu satu perkara yang cukup dah kalau kita ada pun. Apa? Qasad. Ada dah. Qasad. Apa qasad? Dia terjemah. Sahaja aku sembahyang. Ada? Aku sembahyang. Tu. Oh sedap sungguh. Lepas pada wisalah bangun. Allah. Ni aku sembahyang. Allah. Sudah. Allahu akbar. Oh ya bisa. Lepas salat bangun pula. Allahu akbar. Allah. Salat. Duk dirajing pula dah. Tengok. Ni kalau kita tilik kepada hikmatnya, syarak nak buka peluang ibadat kepada kita. Luka ibadat. Kenapa sunat mutlak ni boleh kerja semata-mata. Maka qasad saja ya. Kamu tak kena payah kira banyak. Qasad je. Ni nak semaya ya, pahala boleh. Ni nak semaya ya, pahala dapat dah. Allah Akbar. Tapi dalam keadaan itu pun nafsu ni walaupun 2 rakaat nafsu rasa berat.
Tu nafsu tu penting tu, kena beki dia dulu, kena bersih dia dulu. Tu dia. Nafsu betul weh. Dia tak bersabit dia macam kawan gemuk, kawan isi banyak, jadi rasa malah geliat nak bangun pun jadi susah. Tak, dia bukan dekat situ ni sebenarnya. Nafsu. Bila nafsu kita terdidik bersih dah tu, dia jadi sendiri. Walaupun tubuh ke mana pun, dia tolak kegi daripada dalam tu jadi mudah dia. Tak mesti nak di tubuh berisi tak berisi. Kalau kira di situ, kuru belanda tak bangun tak gerak. Jadi betul tak gerak. Yalah, nak bangun tak gerak tak. Tu nafsu betul tu. Nafsu kita tak terdidik, kena didik waktu malah. Sebab tu kita tak herepo tu puak apa dah ulama dulu 1000 rakaat sehari tu 1000 rakaat mayat. Sunat mutlak dia tu 1000 rakaat. Moga semaya boleh telat kan. 1000, 1500, 2000 ada. La ilaha illallah semaya lagu mana. Taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah ya lagu ni. Masa bagi tiap-tiap orang tu Allah Taala bagi keberkatan tak sama pula. Kalau Allah Ta'ala pada masa supaya, tapi ya ni Allah Ta'ala beri keberkatan yang banyak masa dia. Siapa ke dia boleh kerja banyak perkara dalam masa yang sikit tu. Dia rasa boleh buat belakang. Setengah orang tu yang tak beri keberkatan masa pada dia, sehari tu tak lewat pos perkara lagi. Bangun, rasa tak boleh pos perkara lagi. Tangan kosong hari ni. Tak ada berkat pada masa. Tengok ulama dulu. Keberkatan pada masa. Sehingga kita rasa heran tak dah. Orang tu nak turun pergi di rumah dia tu, duduk di tangga tu khotel dah Quran sekali. Allah, kita dengar lagu tu, boleh jadi ke? Kita rasa pelik. Nisbah kepada kuasa Allah tak ada pelik. Dah kemampuan dalam masa dia tu. Kita tak boleh muka kita tak sabar tahap tu. Tu dah. Allah. Imam Syafi'i sehari kali khotel. Tengok tu Puak Hafiz Syahadah tu. Gimana? Tak ada apa. Makan berak. Dua kali tu je. Tak ada buat gapo dah. Ambil syahadah. 24 jam. Nak ambil syahadah. Tapi Imam Syafi'i sehari sekali khotel. Tak ada buat gapo dah kan? Ada mengajar. Mengajar kita. Tu. Masya Allah. Tu. Allahu Akbar. Masya Allah. Tu kalau boleh puasa 2 kali, kata. Pagi, lek tengah hari sekali, lek petang, lek malam kali. Tak ada apa. Tak ada apa. Allah Akbar. Tengok dah. Maka kata dia, saja aku sembahyang. Habis kat tu. Tak ada apa lah. Habislah bab masalah niat kitanya. Ni sebagai tambahan dah ni. Dan maka dan sunat melafazkan niat. Sunat melafazkan niat. Sunat berlafaz perkataan yang menunjuk atas niat. Melafazkan ini melafaz perkataan yang membantukan niat. Tu buat gitu. Tu lafaz niat. Bukan kata di lafaz tu jadi niat dah. Di lafaz tu bukan niat dalam hati ke? Niat di hati kan mula. Di hati. Pakok mana boleh berlafaz niatnya? Ada hak berlafaz tu bukan niat. Tapi menunjuk atas niat dan membantu menolongkan niat kita. Sudah talafud. Talafuz bin niyah. Dengan lafaz yang menunjuk di atas niat kita. Dan sunat. Ni sunat ni jadi di sisi mazhab kita Syafi'i lah ni. Tak nak kira di sisi Wahbi. Di sisi Wahbi bid'ah semata. Haram bid'ah. Tak boleh usalli tu. Mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i.
Tu pun duk tikai pula dah. Dalam hati pun, kok mana ambil mana Nabi tak nak kata. Kerana dalil kita mazhab kita Syafi'i ini masalah usul ini dengan cara kias daripada haji ya. Kias daripada haji. Kadang di haji tu Nabi berlapar. Hak Jibril suruh Nabi berlapar tu. Nawaitul hajja wa ahramtu biha ahramtu nawaitul hajjata wal umrata wa ahramtu bihima. Ada sebut dalam hadis kan Nabi berlapar lagu tu. Maka ulama kata, bila haji lagi, haji pun nak kepada niat juga dah. Dalam keadaan itu Nabi berlapar lagi, boleh berlapar. Kalau gitu ibadat lain pun seperti tu. Kalau kita berlapar seperti tu, maka dikiaskan daripada tu akan segala amalan yang lain daripada haji. Iaitulah semaya ke puasa ke nawaitu belaka. Sali. Tu nak akak nak ambil air semaya pun nawaitun wudu'a. Nak mandi wajib pun nawaitul ghusla. Saja aku mandi wajib. Tu. Nampak tu dah. Jadi sunat dalam mazhab kita Syafi'i tu kita bertalaffuz bin niat, orang panggil melafazkan perkataan yang menunjuk di atas niat dan membantukan niat kita dalam hati. Usolli tu lah. Sunat baca usolli. Gitu. Sunat baca usolli dalam mazhab kita Syafi'i. Tu. Sunat. Tu pun ada pendapat hak kata wajib kena usolli. Maka disunat tu kerana nak keluar dari khilaf mereka tu juga. Belah lah kok mana pun. Ya ada wajah-wajah dia. Habis itu. Maka dia kata sunat kita melafazkan niat satu usolli fardhu zuhr arba' rakaat. Tu sebut usolli fardhu zuhri. Tu kita berlafaz dengan niat. Dan menyebut bilangan rakaat atau kepada melafazkan niat tu. Jadi sunat sebut bilangan rakaat. Berapa rakaat? Kalau subuh rakaataini. Kalau zuhur arba'a rakaatin. Asar pun arba'a rakaatin. Maghrib thalatha rakaat. Isya arba'a rakaat. Semua tu i'rab jadi han belaka tu. Rakaatain ke thalatha arba'a ke jadi han belaka. Tak sabar sampai tahu tu lah dah. Ni lama i'rab bi. Sampai aku usolli. Tapi nak banyak kata wajah dia kalau nak i'rab tu boleh lah. Saja aku semaya fardu zuhur arba'a rakaat, 4 rakaat. Sunat kita pergi sebut kata. Sunat gak sebut. Sunat sebut sunat je tu. Sunat sebut. Tak sebut tak apa. Duduk atas sejadah, akhir tangan, Allahu Akbar. Yang ni wahbi ke dah nak tak usolli Ada tak mesti jadi wahbi. Benda sunat. Kita pun jangan terik sangat lah. Lama orang tak usolli tu wahbi belaka. Pula dah dia terik kita berdoa. Lek wahbi pun terik lagu mana? Orang usolli tu bid'ah belaka. Pula dah terik sebelah. Terik belaka tak jadi. Kita kena duk di molek. Tu. Ni tak usolli mula ngita. Orang dulu sungguh. Nak rayawi. Masa kita kalau tak usolli tu perhati dulu. Tak usolli. Baru pun. Kerana rolik kebiasaan dia tak usolli tu dia dipuk baru kan. Tu. Maka kita tu iman ni walau kita tahu dah kata sunat pun kena jaga kata. Jaga makmum kata. Takut dia mus mabuk, takut dia mus salah singkat usolli lah tu iman. Usolli fardhu. Yulat. Tu habis itu. Dan adaan atau kepada bilangan rakaat. Dan menyebut sunat kita menyebutkan juga adaan tunai, adaan. Kalau semaya kalau kita semaya dalam waktu tu kita adaan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan. Apa adaan? Tunai dalam waktu. Au qadaan, ataupun sebut qadaan. Apa qadaan? Bayar di luar waktu. Itu dah qada, bayar luar waktu dah. Kadang tak ada waktu juga, maka kena bayar.
Dia tak boleh tanggung hutang lagu tu. Hutang tu hari ni kena bayar. Bayar siapa masa? Orang panggil adat. Bayar luar masa? Tu qada. Bayar kena bayar semata kan? Tu. Siapa waktu dia? Kita bayar. Orang panggil orang tu tunai lah. Janji hari Sabtu, bayar hari Sabtu tu. Tu orang panggil adat. Ni janji hari Sabtu, hidup bayar hari Ahad. Tu qada. Tu maknanya salah janji dah situ. Tak apalah. Salah janji tu. Dalam keadaan itu pun kita kena bayar. Tu. Kena sebut juga wei qadaan, adaan, qadaan sebut juga. Sunat belaka tu, sunat belaka. Dan menyebut lillahi ta'ala. Dan menyebut, jadi dan sunat menyebut lillahi ta'ala. Sunat menyebut lillahi ta'ala. Sunat menyebut. Tu sunat ni sunat di atas kau yang muktamad. Ada satu kaum kata wajib kena sebut. Lillahi ta'ala tu wajib kena sebut. Tu. Tapi pendapat yang kuatnya sunat je. Tak sebut pun tak apa. Kerana semaya ni tidak ada untuk siapa dah. Tu kita tak kata lillah pun je untuk Allah Ta'ala semata. Dah semaya. Kena untuk dia lagi. Tak ada dah. Kalau begitu, sunat je. Lillahi ta'ala. Tengok lillah tu sunat ke. Nampak tu dah? Pak ikhlas ni. Ikhlas tu bukan rukun. Tak ikhlas pun sah semaya. Ikhlas bukan syarat sah. Tak ikhlas pun sah semaya. Tapi ikhlas syarat bagi dapat pahala. Ikhlas bukan syarat bagi sah. Kalau semaya kerana ada tujuan pun sah. Tapi pahala tak boleh. Ikhlas syarat bagi dapat pahala. Kalau tak kerana Allah, kalau tak kerana lillah, tak boleh pahala. Kalau kerana lillah, tak boleh pahala. Kalau kerana lillah, boleh pahala. Tu ya. Ni semaya, mana? Semaya banyak. Mana berah? Mana duit 20 lekuk dah? Mana duit kereta? Mana berah? Mana telur? Kalau itu semaya tu kerana lelah. Bukan kerana lillah tu. Jaga weh. Gorok di rumah lagi dah. Duk atas kereta tu. Tagi. 20 kop. Tu. Allahu akbar. Tak boleh lah niat kosak nak tolong saudara kita sebagai fardu kifayah. Tolong. Kita ingat kadang-kadang orang tu susah lagu mana. Kita bukan nak ke benda demo. Kena ke barat orang. Kena pergi tolong dia. Kalau kita luar, kita pergi. Tak luar, kita tak pergi. Itu lah. Ni orang tak luar pun kacau. Gelepar, dia mau tak madah pun naik. Dia mau tak padah ni. Nak juga duduk atas kereta dulu lagi dah. Dia mau padah 20 orang je. Khabar-khabar bila-bila. Kena 22 ni. Lebih mari 2 orang. Mana? Tengok ya tu. Ada juga. Ada tak wakil masa dulu dah. Masya Allah. Masya Allah. Maka tak jadi. Masa jenis nak mari spray tu ada. Ada arah. Lepas tu lek tuan tu. Tuan hak jemput semaya tu. Susahlah ya kita. Munggu ada mata dalam misalnya. Dalam apa ke? Dalam 20. Ada apa ke dalam ni? 25. Aku pada 20 lah. 25. Gaduh pula cari belah awal. Allah. Kalau ikhlas hati kita. Tak apa. Ni saya ni azal dah satu hati. Satu hari lagi dalam kita. InsyaAllah. Kita nak dengar ramai kan ada kongtun hak dalam sendiri. Untuk nak bantu masyarakat kita. Sehingganya kalau dia mau pada sebanyak kita kena pergi semaya. Kita pergi semaya. Duit kereta tak sah. Tak kena bayar duit kereta. Kalau dia mau nak uwi berapa uwi ke tu akhir jadilah. Duit kereta kita tak sah sebab kita ada duit hak ramai kita ada untuk bayar minyak kereta. Nak bantu ke masyarakat. Gi tu kan nak tolong demo sungguh.
Tu siapa tahu tu barulah kita naik. Tak itu. Ni duk tanya dulu lagi dah, pergi cuit hai. Jangan lupa duit kereta dah, sang dah. Sang. Okey. No. Kereta. Tanya duit kereta dulu, tak semaya lagi mayat dah tunggu tu. Gaduh-gaduh tu duk cuit mayat kereta dah. Jangan lupa tu. Hai. Apa ke? Masya-Allah, apa sangat gitu lalu. Dia tak munasabah kita sebagai pembantu masyarakat, orang yang nak khidmat kepada umat Muhammad ni, dia bukan duduk situ tu. Jaga kita tak reda sama sekali, tak rela dalam keadaan itu kita. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu lagi bunyi kata, gi sutir ya, gi oyak 2 kali. Ada juga. Gi sutir ya, tapi oyak 2 kali. Lagu mana? Ya ada tempat 2 tempat ke. Tempat hok di Bucunung so, tempat Bucuning so, ya gi oyak Bucunung so kali. Bukan kita lah, ada lah. Sutir weh. Dia mah bayar kali. Sing balik ni pula. Sutir weh. Bayar pula. Lepas tu puak orang bayar pun dia mau catat ke, dia mau tanda. Ni mana pun nak ana. So, khabar mau pago tengok. Hok nung pun bayar. Hok ni pun bayar. Masya-Allah. La quwwata illa billah. Jadi satu kemunduran umat Muhammad ni. Kena niat kau dah tu. Jangan weh. Takdir kata buka ponok sekaligus. Jangan weh. Saduk kira lah. Tu. Tolong demo betul. Tolong demo. Sepatutnya supaya kita dekat-dekat ni tak nak ambil duit kan. Kerana pelik sangat dekat ni. Sepatutlah bukan nak ikut demo lah. Kita sendiri ni dekat-dekat ni ikut kawasan ni sebar mana ni tak nak dah. Kita tolong demo aja. Patut pakai nak ambil pun ambil lah. Hak perah-perah demo nak pergi dia tu. Itu dia. Hak jauh-jauh tu jadilah kok naro kok mana tempat tu pasti kita kena bakar duit hak tu. Tok guru pun tak ada duit juga. Tu hak tu tak apa, tapi dekat-dekat ni cukup dah. Tolong masyarakat. Bakat-bakat tolong. Lo ni putu radai. Covid ni putu radai. Padai dengan muka. Beri kereta tu nak ke muka tu dah. Tu padai dengan muka dia. Kalau orang duduk dengan Allah seni, duduk dengan Allah Ta'ala seni. Duduk dengan lillah, bukan duduk dengan lelah. InsyaAllah lah tu. InsyaAllah. Sepatut ke panggil dah. Dan menyebut lillahi ta'ala itu sunat. Sunat je. Sunat. Dikatakan yang muktamad kadang ada bersalah dengan kau yang mengatakan wajib menyebutkan lillah. Idhafat kepada Allah Ta'ala. Melafazkan niat dan menyebutkan bilangan tu dahulu ni takluk belaka, bersangkut belaka. Kita melafazkan niat dahulu daripada takbir seorang. Menyebut bilangan rakaat dahulu daripada takbir. Jangan duk takbir siap dah 4 rakaatin bagi. Belum takbir lah benda ni nya. Adaan qadaan lillahi ta'ala. Semua tu kita melafaz sebut dahulu, yakni sebelum daripada takbirnya. Takbir seorang, takbiratul ihram. Sebelum angkat tangan takbir tu kita siap dah. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sudah tu Allahu Akbar. Tak ada apa. Cuba tengok seperti nak misal apa ni lah ni. Seperti kata seorang. Dia kata gana. Usolli. Sahaja aku sembayang. Fardu zuhri. Fardu. Tu ta'arud. Zuhud. Tu ta'yin. 4 rakaatin. 4 rakaat. Tu sunat ya. Adaan tu pun sunat ya. Lillahi ta'ala. Tu pun sunat. Tu pun sunat. Nampak tu dah. Tu habis itu. Sunat sebelum pada kita takbir. Tu sunat berlaku.
Sebab itulah jangan duk bergaduh dengan hak tu sangat. Gaduh 3 perkara tu mahal molek. Saja aku semaya fardu zuhur. Kira hak tu sepenuh molek dulu, lepas tu kiralah hati kita. Barulah kita mulai. Tu habis itu. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Pada apa dah? Rukun yang kedua takbiratul ihram. Ni rukun yang kedua dah. Sebab apa panggil takbiratul ihram? Nanti akan disebut, akan dicerita oleh musannaf. Dan dalam takbiratul ihram ni lah mesti muqaranah niat 3 perkara tak ni dengan takbir kita. Qasad, ta'arud, ta'yin, 3 perkara tu niat kita tu kena bersekali dengan takbir. Bersekali dengan takbir tu lah dikatakan muqaranah. Muqaranah orang panggil, berserta. Betul muqaranah ni pula satu bahasa pula. InsyaAllah kita akan sambung semula jika dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala pada pengajian lagi akan datang insya-Allah. Maka pada malam ni sekadar ni lah dulu ya. Semoga Allah Taala selamatkan kita belaka, jaga kesihatan belaka. Jangan rasa tak apa, rasa duk lepo nak tenang ya. Padahal khawit di luar tu kata-kata. Khawit di luar tu demo serabut belaka dah. Kita duk pon nak tenang sebab Allah Taala jaga kita. Jaga ketenangan hati tu. Beringat cekak tapi hati besar tenang. Tak ada serabut balik. Bangun-pagi hari semaya. Beringat pakai mic apa semua. Bila terbit luar apa mula. Tapi duk dalam ponok jadi rasa tak ada perasan. Duk rumah ni perasan. Tubik depan rumah depan orang lalu. Lah, takut dia mau bawa kuit lalu depan. Tak tahu tubik sampai kalau depan rumah pun tak tubik juga. Dalam rumah saja. Perasan gitu lalu. Tapi duk ponok tu ketenangannya ada. Keberkatan ponok, keberkatan para guru kita yang meninggalkan dulu. Keberkatan doa mereka, Allah Taala jaga ponok dalam lagi. Sehingga keberkatan ni berkekalan lagi lah. Insya-Allah. Tenang, tak serabut perut. Ponok ni. Sebab tu bertuah lah kita dapat duk ponok ni nah. Alhamdulillah sekadar dulu kemudian kita kata rukun yang kedua takbiratul ihram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma daf'a 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb